Kemudahan niaga disediakan sepanjang Ramadan bagi perkasa usahawan mikro. Untuk perinciannya bersama-sama Suaran Syah, silakan. Ya, Farhatul, usaha memperkasa Persatuan Penjajah dan Usahawan Mikro terus diperkukuh bagi membolehkan mereka menjalankan perniagaan dan menjana pendapatan sepanjang Ramadan. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedik berkata, sokongan diberikan termasuk menyediakan kemudahan untuk menjalankan perniagaan. Kementerian tidak hanya melihat kepada pembangunan perindustrian, melibatkan syarikat-syarikat besar yang jumlah pelaburannya sehingga berbilion ringgit. Kita juga melihat kepada keperluan peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan mikro, khususnya melalui persatuan-persatuan yang berdaftar. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Bazar Ramadan dan penyerahan sumbangan kemah penjajah Sabah Trade Center, Kota Kinabalu. Tiada kes kemalangan maut direkodkan setakat hari kedua Ops Selamat sempena sambutan Tahun Baru Cina. Perkara itu dinyatakan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman. Pelaksanaan operasi ini memberi fokus kepada 3 aspek iaitu keselamatan jalan raya, kawalan lalu lintas dan pencegahan jenayah pecah rumah. Dalam pada itu, beliau memberitahu orang ramai supaya memaklumkan kepada Balai Polis berhampiran sekiranya meninggalkan kediaman dalam tempoh yang lama. Pada keseluruhannya, penghuni-penghunilah yang maklumkan kepada kita bahawa dia orang akan bercuti dan pihak balai menerima semua permohonan itu dan kita akan tindakan. Kita mengarahkan semua MPV dan unit-unit ronda balai dan juga PPD melaksanakan meningkatkan lagi rondaan di kawasan tersebutlah. 45 pegawai dan anggota polis dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Kota Kinabalu ditugaskan sepanjang operasi ini. Mengulas kes bunuh di Indah Permai, Superintendent Syed Lot memberitahu siasatan masih dijalankan. Kita ikut prosedur siasatan lah. Orang remang tu bergantung kepada siasatan kita lah. Tunggu siasatan lanjut dibuat dan apa hasilnya kita akan maklumkan kemudian. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 dilihat sebagai fasa pelaksanaan yang lebih menyeluruh dengan fokus utama kepada penyampaian dan hasil yang boleh dirasai terus oleh rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, berbanding SMJ 1.0 yang menumpukan perancangan dan asas pembangunan, SMJ 2.0 hadir dengan jangkaan lebih tinggi terhadap pelaksanaan projek di lapangan. So saya fikir itu adalah perbezaan yang paling besar daripada segi expectation rakyatlah. SMJ 1.0 dia ada juga implementation, ada juga perancangan, tapi rakyat faham kalau dia lebih banyak kepada perancangan menyediakan asas. Sedangkan SMJ 2.0 ada juga elemen perancangan, tapi rakyat tetap akan expect bahawa elemen implementasinya itu adalah lebih banyaklah. Menurut beliau, keutamaan kini diberi kepada infrastruktur sebagai pembangkit utama ekonomi. Ia termasuk rangkaian perhubungan, bekalan air, elektrik dan jalan raya yang menjadi pemacu kepada pelaburan serta peluang pekerjaan. Katanya, kejayaan SMJ 2.0 tidak boleh diukur melalui satu petunjuk sahaja. Sebaliknya, merangkumi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Universiti Malaysia Sabah UMS jalin kerjasama penyelidikan dengan Ehime University dari Jepun menerusi penubuhan pejabat satelit penyelidikan penyakit berjangkit berkaitan kajian zoonotik malaria termasuk pembangunan vaksin serta rawatan baharu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, usaha menangani zoonotik malaria masih menjadi cabaran kesihatan di rantau tropika. Kerjasama di antara kepakaran dalam bidang ini akan dapat kita satukan. Kepakaran daripada Ehime University Jepun dan juga pakar-pakar daripada Universiti Malaysia Sabah, dan juga kita membuka ruang
kepada banyak pakar-pakar daripada rakan-rakan strategi kita daripada semua universiti yang terlibat dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan zoonotik malaria. Datuk Kasim ditemui selepas merasmikan pejabat satelit berkenaan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS. Sabah is the hotspot, so this is a good opportunity for Sabah and Japan to create something which will be of benefit to the whole world. Wonderful opportunity, and I'm very hopeful that we will actually make progress. But I honestly believe, given the expertise and the support that we've got here, we can do this. Bagi memantapkan lagi penyaluran informasi serta pembangunan bakat media di Sabah, Malaysian Press Institute MPI memperkukuh kerjasama strategik dengan kerajaan negeri menerusi program pembangunan bakat yang lebih luas dan inklusif. MPI juga akan berperanan sebagai penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah dalam rangka program yang mampu memberi impak positif kepada kedua-dua pihak. Dalam meningkatkan kemahiran kewartawanan dan juga informasi komunikasi di peringkat negeri dan juga federal. So hari ini kita bersama bertukar idea dan pandangan, antaranya memantapkan lagi informasi dan komunikasi dan juga untuk mengembangkan pembangunan di Sabah di peringkat federal. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Terdahulu, Tun Musa turut menerima kunjungan hormat daripada Panglima 5 Division, Major General Syamshor Jafar. Kunjungan julung kali dilaksana selepas mengambil alih tampuk pemerintahan Formasi 5 Division secara rasmi pada 30 Januari lalu. Ia sebagai landasan memperkukuh hubungan strategik antara Formasi 5 Division dan Istana Negeri. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tuaran memenangi pingat Platinum E-Psychometric dalam pertandingan inovasi perkhidmatan psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan. Pendekatan psikologi dan kaunseling berteraskan teknologi moden menjadi faktor utama kejayaan mereka dalam pertandingan itu. Inovasi-inovasi yang kami ketengahkan adalah berkaitan tentang psikologi dan kaunseling dalam aspek media cetak, bahan-bahan modul, terapi dan juga elektronik AI, dan kesemua media-media dalam bidang psikologi dan kaunseling ini semuanya menjurus kepada penjangkauan modal insan perkhidmatan negara yang ada di daerah kami, iaitu murid-murid dan juga ibu bapa. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita #Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Persatuan Murid Sabah PMS bercadang menggilirkan jawatan Presiden Persatuan berkuasa tahun hadapan. Ia bagi memberi peluang kepada lebih ramai pemimpin daripada kalangan masyarakat Murut untuk menerajui persatuan itu pada masa akan datang. Presiden Persatuan Murut itu akan digilir-gilir setiap 2 tahun atau 3 tahun mengikut perlembagaan yang dipersetujui nanti, supaya dalam satu giliran itu dalam Sapinik Burtimugon, Tahol, Kolor, Peluan, Nabai, Tangala, Tenggara, Binta, Bokan, Peluan, itu semua itu akan bergilir-gilir untuk mengetuai Persatuan Murut nanti. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan dan Pemilihan Persatuan Etnik Murut Timogon Sabah sesi 2026-2028 di Tenom. Datuk Rubin turut menggalakkan penglibatan aktif ahli di semua peringkat bagi memastikan setiap keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat itu. Sementara itu, Persatuan Etnik Murut Timugon Sabah mahu tindakan tegas diambil terhadap individu yang menyalahgunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menghasilkan serta menyebarkan lagu Murut berunsur lucah di media sosial. Presidennya Junik Bajid berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengambil tindakan terhadap individu berkenaan yang mencemarkan imej dan sensitiviti masyarakat. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini melanggar norma budaya dan nilai kesopanan masyarakat, malah boleh menimbulkan salah faham serta ketegangan dalam kalangan komuniti setempat. Sini katanya memang sebenarnya keseluruhannya berbentuk lucah lah. Jadi bagi saya sebagai
Presiden Persatuan Timur Timogon menggasa supaya MC membuat siasatan dan secepat mungkin orang bilang blok ni lagu supaya dia tidak mencemarkan imej penyanyi-penyanyi yang lain lah. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petani. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Silakan Farhatul. Terima kasih Suaran.